Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah di luar sana? Alhamdulillah, seperti biasa Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, diperbanyakkan rezeki, dan yang paling penting sekali ya anak-anak, sentiasa kita ini mendapat redha Allah dan juga rahmat Allah. Apapun anak-anak, kita sebagai manusia harus sentiasa bersyukur kepada Allah kerana nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak, tidak terkira, tidak terkata ya anak-anak. Dan pada minggu ini selamat kita berjumpa lagi. Dan Mak Jah sebenarnya memang sangat gembira setiap minggu kerana dapat bersama-sama dengan anak-anak berkongsi pengalaman, berkongsi cerita ya anak-anak. Seperti biasa anak-anak, pada minggu ini Mak Jah akan berkongsi cerita masih di dalam dunia seni, berkongsi cerita semasa Mak Jah menjalani penggambaran drama, iaitu drama episod. Kejadian ni berlaku agak lama dulu ya anak-anak. Mak Jah tak ingatlah tahun berapa, tetapi rasa-rasanya sudah lebih daripada 20 tahun. Masa tu anak Mak Jah pun masih kecil-kecil lagi. Ya, masa tu dia tak sama macam zaman sekarang. Sekarang kita dah kalau production pun mereka dah ada bajet. Jadi macam dulu-dulu kalau syuting pun ada production yang tak ada bajet, tapi mereka nak buat drama dengan apa yang ada bajet itulah. Mereka membuat drama pada waktu itu. Dan pada waktu itu Mak Jah ingat kadang-kadang pergi syuting pun naik bas. Jadi syuting pun ala-ala kadar, tetapi kami sebagai anak seni sentiasa menghasilkan karya-karya seni untuk masyarakat semua, untuk masyarakat mengambil iktibar daripada drama-drama yang kami sajikan. Jadi pada minggu ini Mak Jah ingin berkongsi cerita mengenai sebuah drama episod yang berjudul Juara. Kalau anak-anak ingat ya, pada satu ketika dulu ada sebuah filem yang diarahkan oleh Iwe Haji Syahri, iaitu berjudul Joro. Joro tu sebenarnya adalah drama Juara yang Mak Jah lakonkan, tapi Joro itu adalah sebuah filem. Tapi sebelum tu kami dah buat cerita dia dan diberi nama Juara. Tetapi oleh kerana cerita tu agak panjang, jadi mereka membuat cerita tu sebagai drama episod. Jadi dia punya latar belakang cerita tu seperti biasalah ya anak-anak, di Kelantan. Dia budaya tu memang budaya memang di Kelantan.
Penulis itu menuliskan karya itu memang dia sangat bersesuaian dengan latar belakang Kelantan, kerana dia ada kena-mengena dengan laga lembu dan juga laga ayam. Kalau zaman dulu-dulu anak-anak sangat popular, masyarakat kampung di daerah yang luar bandar, terutamanya bandar-bandar kecil seperti di Kelantan ataupun dekat sempadan Siam sana, popular dengan perlawanan lembu. Bukan perlawanan lembu, tapi dia laga lembu dan juga laga ayam. Jadi cerita yang Mak Jah maksudkan iaitu Juara, cerita ini berkisah perlawanan laga ayam, ya. Pada zaman tu laga ayam dan juga laga lembu. Cerita dia memang 100% di Kelantan, kerana berlatar belakangkan budaya di Kelantan. Jadi kami sebagai pelakon terpaksa menetap di Kelantan kerana syuting dia semua di area Kelantan lah. Jadi pada zaman itu Mak Jah ingat lagi, Mak Jah terpaksa naik bas daripada Kuala Lumpur ke Kelantan. Jadi sebab masa tu suami Mak Jah dia muda lagi, dia belum pencen dan dia terpaksa bekerja. Jadi terpaksalah Mak Jah naik bas pergi ke Kelantan bersama dengan rakan-rakan. Jadi sampai saja kami di Kelantan, oleh kerana kan drama ini dia tak berapa ada bajet, cuma cukup-cukup nak buat drama saja. Mereka tidak dapat menyediakan tempat tinggal yang mewah kepada para pelakon dan juga tenaga pekerja. Jadi mereka hanya mampu menyediakan kami rumah pun kalau sekarang ni kita panggil homestay, tapi zaman ketika itu dia tak ada homestay lagi. Jadi mereka terpaksa menyewa rumah orang yang tinggal, rumah yang orang dah tak duduk. Dia pembersihkan dan dia sewalah untuk sebulan atau beberapa hari. Jadi Mak Jah dan juga rakan-rakan perempuan yang lain, pelakon-pelakon perempuan yang lain tu disediakan sebuah rumah yang memang dah lama orang tak duduk. Rumah ni rumah yang udah boleh dikatakan usang, tetapi masih ada api, ada air, dan rumah tu memang agak buruk lah. Memang rumah agak lama. Dan kebetulan rumah yang Mak Jah duduk tu dia macam di hujung kampung, dan dia cuma ada 2 buah rumah je dekat situ. Rumah yang Mak Jah duduk dengan sebuah rumah yang agak misteri. Rumah ni dalam beberapa meter daripada tempat yang kami tinggal tu, seorang orang tua, mungkin suami isteri ke, saya tak tahu sebab saya tak pernah nampak. Tapi menurut kata penduduk setempat, isteri dia tak sihat, sakit, dan dia tak berapa jauh daripada tempat yang kami tinggal. Dan manakala budak-budak kru dan juga pelakon-pelakon lelaki ditempatkan di kampung lain yang jauh daripada tempat kami tinggal, maka kalau kami nak syuting tu, van akan ambil kami. Okey, jadi bermulalah cerita misteri di rumah ini, ya anak-anak. Kami bila sampai tu, saya dan rakan-rakan, kami dah rasa macam sesuatu dekat rumah ni macam tak berapa, aura dia tak berapa sedap lah. Kita rasa macam satu perasaan yang berat, yang tak berapa selesa, sampaikan kami sepakat. Dia ada bilik lah, ada 2-3 bilik kalau tak silap saya. Tapi kami sangat takut kerana rumah makcik
yang saya katakan tadi, jiran kami tu, dia setiap malam dia tak boleh tidur. Sebab saya tak tahu apa sakit dia, tapi dia meraung. Dia macam, saya tak tahulah, tapi membuatkan kami sangat takut dengan suaranya. Dan kami pelakon perempuan dan juga makeup artist, kami berlonggok tidur di ruang tamu. Kami adalah toto, bantal apa semua. Kami memang tidur, kami tak tidur kat dalam bilik. Kami berlonggok tidur di ruang tamu. Memang rapat-rapat tidur, memang dekat-dekat. Sebab kami sangat takut. Kami rasa sangat takut. Sebab kampung tu rumah tu mungkin kawasan kami tu agak terpencil dan dia gelap. Dia biasalah kampung kan. Jadi kami tidur beramai-ramai di ruang tamu. Pada suatu malam tu, kami betul-betul tak boleh tidur. Semua sebab kami terdengar dinding rumah kami tu macam ada bunyi tau, macam orang cakar. Tak tahulah orang ke apa ke, tapi bunyi cakar macam tu. Lepas tu kami semua bangun. Kami sangat takut masa tu ya anak-anak. Bayangkanlah kami perempuan, kalau tak silap saya ada dalam 5-6 orang lah macam tu. Kami semua terbangun, kami macam tak boleh tidur, kami sangat takut dan kami terdengar satu bunyi yang sangat kuat di atas bumbung kami. Macam satu batang kayu yang dah hempap dekat bumbung tu. Kami terkejut anak-anak, memang sangat terkejut. Kami berpelukan, kami di antara satu sama lain, kami kata ni apa, bunyi apa ni, bunyi apa. Kami semua memang takut. Dan dahlah dengar bunyi yang takut macam tu, kami dah tak tahu mana nak pergi. Nak keluar pun tak tahu nak pergi ke mana. Kami berlonggok macam tu. Kami takut sangat. Lepas tu kami dengar rumah jiran kami tu, saya tak tahu, tapi menurut saya tanya jugalah orang Kelantan. Sebab apa? Rumah jiran kami tu setiap malam ada permainan alat muzik tau. Satu ritual yang sangat popular juga di Kelantan yang dinamakan Main Puteri. Main Puteri ni konon ceritanya dia adalah satu sejenis pengubatan untuk orang yang sakit. Jadi saya rasakan makcik tu dia tengah berubat. Tetapi anak-anak, bayangkanlah, sangat takut kerana di samping bunyi muzik dia yang saya tak tahulah bunyi, saya rasa macam seruling ke, tak tahulah apa alat muzik yang mendedayu bunyi tu. Lepas tu kami terdengar suara perempuan tu, oh, dia menjerit anak-anak. Saya tak tahu, dia macam kesakitan yang amat sangat. Tapi dengan alunan muzik Main Puteri itu, jadi kami memang tak boleh tidur lah. Kami memang sangat takut. Lepas tu saya pun cakap dengan kawan-kawan saya, kalau boleh kami nak minta pindah rumah lain kerana kami tak tahan. Setiap malam kami tak boleh tidur dengan bunyi yang menakutkan dekat rumah kami. Bunyi cakar lah, bunyi benda jatuh lah. Dengan makcik tu setiap malam ada permainan yang macam tu. Jadi siang besok tu kami ada scene lambat lah, mungkin petang ke. Kami pun sempatlah pergi ke Kota Baru. Kawan-kawan saya kata, jomlah kita sewa teksi, kita pergi Kota Baru. Jadi kami pun pergi ke Kota Baru. Bila kami pergi ke Kota Baru, kami ambil teksi. Teksi tu pandang kami semacam aja. Kami pun pergi. Lepas tu kami minta dia hantar kami balik. Lepas tu dah makan apa semua, kami pun balik. Dah malam lah. Sampai ke homestay tu dah malam. Jadi kami pun cakap terima kasih lah, dah sampai ke rumah kami. Tapi tahu tak apa yang pemandu teksi tu cakap anak-anak? Dia kata dekat saya, dia kata, kenapalah you all duduk dekat kampung ni? Dia kata, tu rumah tu, dia tunjuk rumah yang kami duduk tu.
Siapa pun tak berani duduk. Dia kata rumah tu ada hantu raya. Dia kata, aduh, kami sangat takut anak-anak. Dia kata kampung tu memang ada hantu raya dan rumah yang kami duduk tu pun ada hantu raya. Jadi kami sangat takut. Malam tu kami tak boleh tidur. Siang besok tu kami syuting, kami cakap dengan penerbit, kami tak nak duduk lagi rumah tu. Okey, kebetulan besok tu kami syuting dah habis dan director dia pula buat hal anak-anak. Director dia dah agak berumur. Dia tak sihat. Dia ada penyakit asma dan kami tak boleh syuting. Syuting kami terpaksa ditunda. Kami pun terpaksa balik ke Kuala Lumpur. Okey, balik ke Kuala Lumpur sehingga diberitahu bila nak sambung balik kerana terpaksa tukar director yang muda lah. Kerana director yang tua tu dia dah masuk ward. Dia sakit, memang sangat kronik asma dia. Jadi mereka pun call saya terpaksa sambung balik syuting saya. Bila saya sambung balik syuting saya, kami dah tak duduk dekat situ lagi. Mereka bawa saya ke satu rumah dan rumah yang mereka bagi Mak Jah duduk tu tak jauh daripada tempat yang budak lelaki tinggal. Dalam 100 meter macam tu lah. Dan rumah itu adalah rumah yang diduduki oleh seorang nenek yang sangat tua. Saya ingat umur dia dalam 80-an dan dia agak membongkok dan dia kebanyakannya dia mengesut aja berjalan. Jadi sebab apa yang pelakon perempuan yang lain tu watak mereka dah habis, tinggal saya seorang perempuan saja. Sebab watak saya ada agak banyak, jadi tinggal saya saja yang ada di situ. Jadi takkanlah nak letak saya dekat tempat budak lelaki. Jadi mereka pun letakkan saya dekat rumah makcik tu kerana dia berdekatan dengan penempatan budak lelaki. Jadi saya pun okeylah, saya pun terpaksalah duduk di situ. Saya sorang-sorang duduk di situ. Dan makcik tu baik, ramah orangnya. Tapi ada satu kemusykilan yang sampai hari ini saya masih tertanya-tanya pada diri saya. Kerana makcik ni bercakap dengan saya, dia kata, "Anak," dia kata, "nanti kalau anak dah habis kerja, malam-malam, pukul 1 ke pukul 2 ke, anak jangan bagi salam ya bila nak masuk ke rumah. Jangan bagi salam, ketuk pintu saja." Saya tertanya-tanya, kenapa dia tak bagi saya bagi salam? Kenapa nak ketuk pintu? Tak apalah, saya pun ingat pesan dia. Berkali-kali dia pesan dengan saya, jangan bagi salam, ketuk pintu. Saya pun bila habis syuting pukul 11-12, saya ketuk pintu. Makcik tu mengesut, dia buka pintu, saya pun masuk. Lepas tu makcik ni sediakan saya tidur di kelambu. Dia tak ada bilik, mungkin dia ada bilik, tapi dia letakkan saya dekat ruangan dapur dan ada kelambu. Tapi yang paling menakutkan anak-anak, setiap malam bila saya nak tidur saja, makcik ni dengan rambut dia yang mengerbang, dia akan selak selambu saya. Bila dia selak kelambu saya, dia cakap pada saya, "Anak, dah tidur ke?" Saya sangat takut waktu itu. Saya kata, "Nak tidur makcik." Lepas tu dia tanya saya, "Dah solat ke?" Dah. Saya cakap macam tu. Setiap malam dia akan buat perkara yang sama. Dia selak kelambu saya dan dia akan tengok saya, "Anak, dah tidur ke?" Itu saya teringat sampai sekarang. Anak-anak boleh bayangkan apabila kita duduk. Zaman sekarang mungkin dah tak ada kelambu, tetapi bila di dalam kelambu, bila kelambu diselak, ada perempuan tua yang rambut dia mengerbang, selak kelambu, dah cukup menakutkan untuk kita.
Jadi itulah dianya cerita Mak Jah pada minggu ini ya anak-anak. Mak Jah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kerana sudi mendengar Mak Jah bercerita, dan terima kasih di atas komen anak-anak yang Mak Jah baca. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengikuti cerita Mak Jah daripada awal dulu sampailah sekarang. Jadi itu sajalah Mak Jah doakan semoga anak-anak di luar sana sentiasa dalam keadaan yang bergembira, sentiasa berhati lapang, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan dengan cerita yang lain pula. Tunggu tahu. Tapi sebelum tu ingat ya anak-anak, pesan Mak Jah, jangan leka hidup di dunia ini kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.